به أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah ya. Hari ini adalah hari Rabu 28 Julai 2021 insya-Allah, pengajian pukul 11.30 pagi iaitu ulang kaji ilmu nahwu jumlah fi'liyah insya-Allah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumlah fi'liyah. Pagi tadi pukul 8.30 kita bincang jumlah ismiyah. Dan siapa yang terlepas kelas pagi tadi boleh ulang kaji balik nanti dengar kat YouTube ya. Pengajian jumlah ismiyah pagi tadi punya insya-Allah. Okey, sekarang ni jumlah fi'liyah. Kita ulang kaji balik ibu. Bila kita sebut jumlah, maksud apa jumlah? Jumlah maknanya ayat. Jumlah maknanya ayat. Fi'liyah maksudnya ayat yang dimulakan dengan fi'il. Ayat yang dimulakan dengan fi'il. Fi'il itu boleh jadi fi'il madhi. Contoh fi'il madhi saya berikan. Contohnya Zahaba Muhammadun. Okey. Ataupun kita kata Jalasa Muhammadun. Okey. Ataupun fi'il mudhari'nya yazhabu ataupun yajlisu. Okey. Pak ibu ayah ya. Saya bagi contoh Zahaba Muhammadun. Zahaba fi'il madhi. Muhammadun fa'il dia. Zahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi. Jalasa Muhammadun. Muhammad telah duduk. Okey. Jadi ibu ayah, ayat ini dimulakan dengan fi'il dan disebutkan fa'ilnya nampak ni. Zahaba Muhammadun, fa'ilnya nampak kat sini. Jalasa Muhammadun, fa'ilnya nampak kat sini. Jadi kalau jumlah fi'liyah paling kurang ada dua unsur. Iaitu fi'il dan juga fa'il. Ada fi'il dan juga fa'il. Ini fi'il, ini fa'il. Jalasa fi'il, ini fa'il. Boleh buat semua insya-Allah ya. Kemudian kalau fi'il mudhari' sama juga, yazhabu Muhammadun, yajlisu Muhammadun. Zahaba mudhari'nya yazhabu Muhammadun. Jalasa mudhari'nya yajlisu Muhammadun. Muhammad telah duduk. Jadi ibu Muhammad sedang duduk kalau fi'il mudhari' ya. Okey. Ibu ayah, sekarang ni fi'il mesti ada fa'il. Setiap fi'il kata kerja mesti ada pelaku dia, orang yang melakukan. Zahaba pergi, telah pergi. Perbuatan telah pergi siapa yang buat? Muhammad yang buat. Maka Muhammad fa'il pada zahaba. Jalasa fi'il madhi. Fi'il madhi telah duduk.
Siapa yang duduk? Muhammad yang duduk. Maka Muhammad fa'il, pelaku kepada perbuatan fi'il jalasa. Maka fi'il ini dipanggil fi'il dan yang melakukan perbuatan tersebut dipanggil fa'il. Dipanggil fa'il. Okey. Jelas Ibu Ayah ya? Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi unsur pertama fi'il ada fa'il. Fi'il mesti ada fa'il. Cuma contoh lain saya bagi. Contoh seterusnya. Okey. Dalam contoh yang saya bagi sekarang, tadi juga saya berikan fi'il zahaba dengan fi'il jalasa. Nampak tak semua jelas tak? Jelas ya? Okey. Cuma sekarang ni Bu Ayah, contoh sekarang ni, huwa zahaba Ibu Ayah. Zahaba ini fi'il berada selepas isim kan? Betul kan? Fi'il berada selepas isim, betul? Betul kan? Okey. Yang atas ni ayat mula dengan fi'il dulu. Tapi yang bawah ni ayat dimulakan dengan dhamir huwa. Huwa ni isim. Fi'il datang kemudian. Tapi Ibu Ayah, fi'il mesti ada fa'il. Fi'il mesti ada fa'il. Jadi kalau huwa zahaba, mana fa'il pada zahaba ni? Mana fa'il pada zahaba? Ada tak disebutkan kat sini? Selepas ni, ada disebutkan tak? Tak ada disebutkan pun? Selepas zahabat tak ada disebutkan sebarang kalimah lain? Tak ada pun? Jadi mana fa'ilnya? Dhamir huwa, betul. Dhamir huwa dalam dia. Dhamir huwa dalam dia. Jadi Ibu Ayah, dhamir huwa tu dia mustatir ke dia zahir? Tadi saya minta Ibu Satu Nisa, saya baru jumpa Ibu Satu Nisa. Boleh komen siapa ni Ibu Satu Nisa, saya nak kenal dulu siapa. Pasal yang lain saya dah kenal lah. Ni boleh taruh tak? Siapa Ibu Satu Nisa? Boleh tak Ibu Satu Nisa siapa ya? Boleh komen nama? Sebelum saya teruskan, saya nak kenal dulu. Senang saya sebut nama betul. Oh, okey. Ufti Raihan. Okey, Ufti Raihan ya. Okey. Maka siapa tadi? Maka Ibu mana tadi? Kita apa ya, insya-Allah. Jadi Ibu Ayah ya, masih ya, Ibu Ayah yang dirahmati Allah Taala. Jadi ni fa'ilnya ada fa'il tapi fa'ilnya tak nampak. Kita punya fa'ilnya mustatir, ada dhamir yang mustatir. Jadi sekarang ni Ibu Ayah nampak tak bezanya? Atas ni fa'ilnya isim zahir ke isim dhamir? Isim dhamir. Atas ni isim dia zahir ke ataupun mustatir, tak nampak. Atas ni atas. Isim zahir. Yang atas ni zahir ya. Zahaba Muhammadun ni isim zahir kita nampak. Jalasa Muhammadun isim zahir kita nampak. Tapi huwa zahaba ayat dimulakan dengan dhamir huwa dan kita sebut zahaba, tapi zahaba ni kita tak sebut pun fa'il selepas dia. Tapi ada fa'il tak? Mesti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Mustatir padanya dhamir huwa, kembali belakang ni. Jalasa pun ada mustatir padanya dhamir huwa, kembali pada sebelumnya. Bila dibuat ada zahir, ada fa'il yang zahir, ada fa'il yang mustatir macam ni. Jelas tak semua Ibu Ayah? Okey. Dan bila boleh berlaku fa'ilnya isim zahir macam ni? Bila boleh berlaku? Ibu Ayah, kita ada 14 kotak tasrif, betul? Kita ada 14 kotak tasrif. Dan isim dalam bentuk isim zahir, fa'il dalam bentuk isim zahir hanya berlaku pada mufrad muzakkar ghaib dan mufrad muannas ghaibah. Okey? Jadi pada kotak berapa dan berapa antara 14 kotak, kotak berapa dan berapa untuk mufrad muzakkar ghaib dan mufrad muannas ghaibah? Kotak berapa dan berapa? 1 dan 4, betul. Hanya berlaku isim dalam bentuk fa'il dalam bentuk isim zahir hanya berlaku pada kotak pertama dan keempat sahaja. Okey. Contoh kotak pertama. Contoh zahabat kotak pertama, kotak keempat tambah ta mati, zahabat. Zahabat Fatimatu.
Jalasat Fatimatu. Okey. Ibu ada tengok sini. Saya berikan zahabat Fatimatu. Zahabat Fatimatu. Jadi ibu ayah, zahabat kotak keempat, jalasat kotak keempat. Ibu ingat tak ni? Ingat kan semua kan, insya-Allah? Okey. Ibu-ibu ayah yang lain ada ramai-ramai ni ingat ke tidak ni? Kotak 1 dan 4 tu pasal ibu cerita seorang saja yang jawab ni. Yang lain ingat ke tidak? Dia bukan seorang jawab, yang lain tak jawab ibu ayah. Bukan seorang jawab, yang lain tak jawab tau. Seorang jawab, yang lain pun jawab. Maksudnya saya tak tahu yang lain ingat ke tidak ni. Kalau ibu saya bimbang, seorang dia jawab, yang lain tak ingat. Yang lain semua ingat ya. Alhamdulillah. Saya bimbang ibu ayah. Bukannya saya bukan marah ke apa, bukan ya. Cuma saya risau. Bila saya mengajar, saya risau kalau ibu ayah tak ingat. Kalau ingat, Alhamdulillah ya. Pasal saya punya keharapan lah. Saya punya target saya ibu ayah dalam kelas ni boleh faham. Kalau tak faham kena beritahu tak faham tau. Kalau tadi seorang dia jawab, yang lain tak jawab, saya risau, yang lain tak ingat. Kalau ingat, Alhamdulillah ya, insya-Allah. Ibu ayah zahabat Fatimatu, jalasat Fatimatu. Jelas ya? Okey, kalau dua orang, Muhammad dan Zaid, Muhammadun wa Zaidun, kita guna zahaba ke? Adakah kita gunakan zahaba macam tu? Tak. Okey, walaupun ada Muhammadun wa Zaidun, tetap guna zahaba saja. Tetap guna zahaba. Zahaba Muhammadun wa Zaidun. Jelas ya? Tapi kalau fa'il tu, contoh saya kata al-muallimani zahaba, ya, al-mudarrisani, okey, jalasa. Contoh saya bagi ni. Okey. Al-muallimani zahaba, al-mudarrisani jalasa. Ibu ayah, pada zahaba ayat dimulakan dengan isim bermakna ini jumlah ismiah. Tetapi khabarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Okey, kita dah belajar pagi tadi. Cuma ibu, fi'il mesti ada fa'il. Zahaba fi'il, mana fa'ilnya ibu ayah? Mana fa'il pada zahaba? Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya pada zahaba? Alif, betul, alif. Alif ni fa'il, bukan huma ya, bukan huma fa'il. Alif ni fa'il dia. Mana fa'ilnya? Alif ni fa'il dia ibu ayah. Bermakna bila alif ni fa'il dia, dia bukan, dia ni dalam bentuk apa? Dalam bentuk dhamir. Ini dalam bentuk dhamir. Ini dhamir. Dhamir marfu', dhamir marfu' muttasil. Ini dhamir marfu' muttasil ni. Dhamir marfu' muttasil. Cuma pada zahaba dhamir ni dhamir huwa kat sini. Fa'ilnya alif, dalamnya ada dhamir huma. Betul, dhamir marfu' muttasil. Alif ni fa'il, dalamnya baru kata dalamnya ada dhamir huma padanya. Tapi mana fa'ilnya? Fa'ilnya alif ni. Fa'ilnya alif. Kalau zahabu, fa'ilnya waw. Tapi mana? Apa dhamirnya? Dhamir hum. Macam tu. Jadi ibu nampak ya, bila kita kata fa'ilnya isim zahir hanya boleh berlaku pada kotak berapa dan berapa ibu ya? Fa'ilnya isim zahir hanya boleh berlaku pada kotak berapa dan berapa? Hanya boleh berlaku pada kotak pertama dan keempat sahaja ya. Kotak pertama dan kotak keempat. Ibu Maimunah, kalau ibu Maimunah tulis 1 sampai 4 itu 1 sampai 4 ibu. Salah. 1,4 ataupun 1 dan 4 macam tu. Takut nanti salah faham. 1-4 tu bermakna 1 sampai 4 ibu. Nanti keliru, ibu keliru. Takut yang lain keliru. 1 dan 4 ni tu ya ibu ya. Okey, masya-Allah. 1 dan 4. Okey, bermakna yang lain semua, yang lain tak boleh ada fa'il isim zahir. Tak boleh ada fa'il isim zahir. Kalau kita jumpa fa'il itu isim zahir hanya pada fi'il kotak pertama dan keempat. Baik fi'il itu fi'il madhi ataupun fi'il itu fi'il mudhari'. Okey, insya-Allah ibu ayah ya. Jadi perbahasan pertama kita tentang jumlah fi'liyah adalah ada fa'il isim zahir,
ada fa'il isim dhamir. Okey, siapa yang jelas beza antara fa'il tu isim zahir yang mana kita sebutkan isimnya macam ni, isim ni kita nampak, dan fa'il isim mustatir, isim dhamir, isim dhamir baik dhamir tu mustatir ke ataupun nampak macam ni. Okey. Ada dhamir tu mustatir, ada dhamir tu nampak alifnya, nampak wawnya macam tu. Okey, jelas ibu ayah ya. Ada dhamir yang mustatir, ada dhamir yang baris. Baris ni dhamir yang nampak ya. Masya-Allah, tabarakallah. Jelas semua ya? Alhamdulillah. Siapa yang baru tahu? Komen baru, siapa yang ulang kaji, komen ulang kaji. Yang baru tahu ada isim zahir, isim mustatir, dhamir ni, ada yang ulang kaji, komen ulang kaji. Nama yang baru tahu ya. Ulang kaji pun alhamdulillah ya. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, Ibu Ayah, itu secara ringkas lah ya, secara ringkas saja. Jadi Ibu Ayah, saya tanya Ibu Ayah, jumlah ismi, jumlah fi'liyah ni, adakah cukup fi'il dan fa'il saja? Belum tentu. Tak semestinya dia ada fi'il dan fa'il saja. Kadang-kadang dia kena ada maf'ul bihi baru lengkap. Okey, contoh. Saya kata Syariba Muhammadun. Syariba Muhammadun, Muhammad telah minum. Telah minum oleh Muhammad. Kita nampak bawah sikit. Okay. Syariba Muhammadun, telah minum oleh Muhammad. Jadi Bu Ayah, pertama sekali kenapa saya bagi contoh Muhammad saja ni? Kerana saya nak kita semua sebut Nabi Muhammad. Sebut nama Nabi Muhammad selalu. Muhammad SAW lah. Walaupun Muhammad ni mungkin nama sesiapa, tapi bila sebut Muhammad, kita teringat Nabi Muhammad SAW ya. Jadi Ibu Ayah, Syariba Muhammadun, Muhammad telah minum. Ayat tu Ibu Ayah dengar lengkap ke ataupun macam tak puas dengar lagi? Muhammad telah minum. Dan rasa macam dah lengkap ke macam tak cukup lagi lah kan? Minum, betul Ibu, minum apa? Minum apa? Jadi Syariba Muhammadun al-qahwata, minum kopi. Syariba Muhammadun al-qahwata. Okey. Syariba Muhammadun al-qahwata, telah minum oleh Muhammad akan kopi itu, Okey. Ni apa ni Bu ya? Ni maf'ul bihi, bermakna ada fi'il, fa'il dan juga maf'ul bihi. Fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Jelas semua Ibu ya? InsyaAllah jelas tak? Jelas semua ya? Alhamdulillah jelas. Okey, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah ya. Jadi ada fi'il yang dia kena ada maf'ul bihi baru fi'il tu boleh faham. Jadi kalau contoh saya kata jalasa Muhammadun, boleh faham tak? Jalasa Muhammadun, boleh terus faham tak? Jalasa Muhammadun tadi. Saya kata tadi jalasa Muhammadun, boleh terus faham tak? Ni. Terus faham kan? Bermakna ada fi'il yang tak payah maf'ul bihi pun boleh terus faham. Ada fi'il yang kena ada maf'ul bihi baru faham. Jadi Ibu Ayah, ni baru kita belajar tau. Kita baru belajar ni. Kalau fi'il yang dia tak payah ada maf'ul bihi pun boleh faham, itu kita panggil fi'il lazim. Okey. Dan kalau fi'il itu mesti ada maf'ul bihi baru dia faham, kita panggil fi'il muta'addi. Okey. Fi'il lazim, fi'il muta'addi. Asalnya macam ni, muta'addin asalnya, tapi tak apalah tulis muta'addi ni. Kita tulis ikut jawilah ya. Asalnya muta'addin gitu. Okey. Jadi lazim, muta'addi, fi'il lazim, fi'il muta'addi. Al-muta'addi, al-lazim, al-muta'addi ya. Jadi kalau lazim maksudnya fi'il itu
hanya ada fi'il dan fa'il saja, tak perlu ada maf'ul bihi. Tapi kalau fi'il muta'addi, fi'il, fa'il dan kena ada maf'ul bihi. Muta'addi ni maksudnya dia melampau. Dia kata kerja yang melampau. Maksudnya kata kerja yang tak boleh cukup dengan pelaku saja, dia mesti ada objek yang disebutkan. Ali telah menendang. Ali telah menyepak, telah menendang. Faham tak ibu ayah? Ali telah menyepak, Ali telah menendang. Itu saja sebut, boleh faham tak? Tak faham lagi. Dia sepak apa? Mesti ada sebutkan satu objek, satu maf'ul bihi supaya faham. Ali telah menyepak bola. Oh, baru faham. Macam tu baru faham. Itu kita panggil fi'il yang muta'addi. Kalau fi'il lazim cukup fi'il dan fa'il sahaja. Jadi apa poin saya pada pagi ni? Pertama sekali fi'il mesti ada fa'il. Fi'il mesti ada fa'il. Tak kira lah fi'il tu fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar ke, mesti ada fa'il. Itu poin pertama. Poin pertama jelas ibu ayah? Poin pertama jelas tak? Tulis pertama jelas. Tulis pertama jelas. Ataupun satu jelas. Satu jelas. Macam tu. Satu jelas. Pasal kita ada beberapa poin. Satu jelasnya, pertama jelas ataupun satu jelasnya. Okey. Jelasnya. Kemudian poin kedua, fa'il itu boleh jadi dia isim zahir, dia boleh ada isim zahir dan juga fa'il juga boleh ada isim dhamir. Fa'il boleh zahir, boleh juga mustatir. Mustatir ya, bukan isim dhamir, dia mustatir. Mustatir ataupun dalam bentuk dhamir, sorry. Dia boleh zahir ataupun dhamir. Dhamir pula ada dhamir mustatir, ada dhamir baris. Poin kedua adalah fa'il itu boleh zahir, boleh dhamir. Jelas tak ibu ayah? Fa'il boleh zahir, boleh dhamir. Itu poin 2 jelas? Fa'il itu boleh isim zahir, boleh dhamir. Jelas? Poin 2. Ibu tulis poin 2 jelas. 2 jelas. Ulang balik, fa'il boleh zahir, boleh mustatir ya. Masuk poin 2 jelas tak? Faham ya? Okey, jelas. Okey. Seterusnya, poin 3 pula. Poin ketiga, dhamir itu pula boleh dhamir mustatir. Boleh dhamir apa? Dhamir baris. Dhamir mustatir ataupun dhamir baris. Boleh dhamir mustatir ataupun dhamir baris. Dhamir yang nampak. Baris. Ba alif rozai. Baris. Baris. Eja dia ba alif rozai. Baris. Baris maksudnya nampak. Jelas. Dhamir itu jelas. Baris. Okay, jadi poin ketiga, dhamir tadi boleh jadi dhamir itu mustatir. Macam contoh zahaba ada dhamir mustatir huwa. Kalau zahabat dhamir mustatir hiya. Ataupun dhamir itu baris, nampak. Contoh zahaba ada nampak alifnya. Zahabu nampak ohnya, itu dhamir baris. Maka poin ketiga, dhamir pula ada dhamir mustatir dan juga ada dhamir baris. Jelas tak? Tulis 3 jelas. Jelas ya? Okey, bagus. Masya-Allah, tabarakallah semua buaya. Okey, masya-Allah. Okey. Dan poin yang terakhir, fi'il itu pula, fi'il kalau dia hanya cukup dengan fa'il saja, dia fi'il lazim. Kalau fi'il itu dia kena ada maf'ul bihi, maka dia fi'il muta'addi. Okey, soalan balik, kalau fi'il itu cukup dengan fa'il saja, maka dia fi'il lazim. Kalau fi'il itu dia kena ada maf'ul bihi, dia fi'il muta'addi. Ada lazim, ada muta'addi. Lazim maksudnya cukup sekadar fi'il fa'il. Muta'addi dia melampau kepada memerlukan maf'ul bihi. Okey, poin keempat, fi'il itu ada lazim, ada muta'addi. Tulis 4 jelas. Kalau jelas 4 jelas. Fi'il itu kalau dia cukup fa'il, dia fi'il lazim. Kalau fi'il ada maf'ul bihi, dia fi'il muta'addi. Okey, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Yang terakhir ibu ayah. Antara kesemua 4, siapa yang kesemua 4 poin kita nak bincang pagi ni, 4 poin tadi. Siapa faham 100%, komen 100%.
Ini memang faham semua yang asas dasar ni, semua faham asas dasar. Yang dalam-dalam tu tak payah faham dulu. Yang 4 poin semua ni, siapa yang jelas ke semua 4 poin, tulis 100%. Untuk pagi ni, kelas 100%. Kalau tak, ada yang tak faham, komen 90 ke 80 ikut berapa faham yang ibu ayah. Berapa peratus yang ibu ayah faham. Sorry, berapa makan. Okey, Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah semua ya. Okey, siapa antara ibu ayah yang pagi ni walaupun ada sikit benda baru, komen dia baru. Maksudnya dia faham 3 poin tapi 1 poin dia baru tahu, komen baru juga. Siapa yang memang ke semua 4 poin termasuk lazim muta'addi memang dah tahu, ulang kaji saja kena ulang kaji. Ulang kaji ni maksudnya semua dia dah tahu, baru ulang kaji. Boleh ulang poin 3 ibu. Siapa tadi? Ibu Hashimah, ulang poin 3. Poin 3 tadi, poin 3 tadi. Okey, poin 3 tadi antara dhamir. Okey, dhamir itu ibu ayah. Okey, dhamir ada dhamir, ada fa'il dhamir kan? Ada fa'il dhamir. Ini fa'ilnya zahir. Ada fa'ilnya dhamir. Okey, ibu keliru ke apa ke nanti pasal tu saya rakam. Supaya ibu ayah nanti boleh dengar balik insya-Allah ya, tapi saya ulang kejap. Ya. Okey. Ada fa'il bentuk dhamir. Ini dhamir. Tapi dhamir ni ibu ayah, zahaba ni, zahaba ibu ayah semua. Fokus ya. Zahaba. Ini 3 huruf asal. Ada tambah apa-apa tak kat sini? Ada tak tambah apa-apa? Ada tak tambah apa-apa? Tak ada kan? Tak tambah apa-apa ni? Tak tambah apa-apa ni? Itu kata ada fa'il, mana fa'ilnya? Maka tersembunyi ke tidak ni bu? Tersembunyi ke tidak dhamirnya? Tersembunyi ke tidak dhamirnya sekarang ni? Tak ada fa'il, tak nampak pun fa'il, tak tambah apa-apa pun. Maka dia tersembunyi. Tersembunyi. Maka kita tahu bila kita tak sebutkan fa'ilnya macam Muhammad, Fatimah sebut fa'il, bila sebut kita panggil fa'ilnya zahir. Sekarang ni fa'ilnya tak sebut, dah digantikan dengan dhamir. Tapi dhamir tu nampak tak? Dhamir tu tak nampak pun. Maka kita panggil dhamir mustatir. Dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Okey, dalamnya ada dhamir huwa. Okey. Tapi kalau zahaba, ibu ayah zahaba ni nampak tak isim dia zahir? Nampak tak fa'ilnya isim zahir? Ibu ayah, zahaba, ada tak fa'ilnya zahir belakang dia? Ada tak fa'ilnya zahir? Isim zahir, ada tak? Zahaba. Mana Pakcik Wahab, mana zahir is fa'ilnya? Tak ada Pakcik Wahab, tak ada. Ni kalau Muhammad, Fatimah ni Pakcik Wahab tak faham lagi tu. Ibu Cik Fatimah pun tak faham lagi tu. Tak, saya tanya, ada tak isim zahir? Ibu ayah ni bukan. Ini bukan isim zahir ni, ini dhamir ni. Ni memang fa'ilnya alif betul, tapi adakah dia isim zahir? Tak ada. Isim zahir Muhammad, Fatimah macam tu. Ibu ayah tak faham lagi ni. Tak apa. Ramai tak faham lagi ni. Saya nak betulkan balik ni. Alif memanglah alif ni fa'il dia. Tapi Ibu Cik Fatimah tersembunyi pun salah ibu. Tersembunyi pun salah. Nampak alif ni nampak. Tapi alif ni bukan isim zahir. Boleh ya? Saya bukan marah. Saya nak jelaskan ni. Dengar betul-betul. Alif ni bukan isim zahir. Isim zahir nampak Muhammadun, Fatimah macam tu. Yang kita ada i'rab dia. Dia jadi fa'il macam tu. Apa rafa' dengan apa? Rafa' dengan dhammah ke, rafa' dengan alif ke? Itu isim zahir. Ada i'rab dia, tapi ini bukan isim zahir, ini dhamir. Jadi soalan saya, nampak tak fa'il dia isim zahir? Tak nampak isim zahir. Ini tak ada isim zahir. Ini isimnya dhamir, fa'ilnya dhamir. Tapi dhamir baru tanya. Nampak, kalau soalan saya, nampak tak dhamir? Ibu ayah nampak tak dhamir sekarang? Nampak ke tidak dhamirnya? Barulah kita kata nampak dhamirnya. Alif ni dhamirnya ibu. Alif ni dhamir, bukan alif ni isim zahir. Jelas ni sekarang ni nampak beza tak? Okey, siapa baru tahu sekarang ni beza? Alif ni bukan isim zahir, alif ni dhamir. Siapa yang baru nampak sekarang ni? Takut tadi ramai keliru tadi. 2-3 orang keliru tadi tu. Ini bukan isim zahir ya ibu ayah. Ini bukan isim zahir, ini dhamir. Cuma dhamirnya nampak.
Ini isim zahir ni, isim zahir ni maksudnya dia boleh di i'rab dia rafa' dengan dhammah. Kalau muallimah ni rafa' dengan alif, muslimuna rafa' dengan waw. Ini bukan isim zahir, ini dhamir. Cuma dhamir ini zahir. Dhamir baris, nampak. Baris ni nampak jelas. Dhamir baris, nampak jelas dhamirnya. Masya Allah. Okey, terima kasih Ibu Hashimah. Ibu Hashimah tanya tadi, sebab Ibu Hashimah tanya, ni saya terangkan. Alhamdulillah ramai dapat faham balik ya. Okey, jadi Ibu Hashimah, dhamir ni fa'il lah, betul. Bukan beza Ibu. Betul-betul. Alif ni dia fa'il pada zahaba. Betul, dia fa'il, tapi fa'il dalam bentuk dhamir baris. Ibu semua, alif ni fa'il dia, tapi dalam bentuk apa alif ni? Isim zahir ke? Bukan. Alif ni dhamir baris. Dhamir baris, dhamir jelas. Faham semua? Faham tak sekarang? Ulang balik, zahaba. Memang alif ni fa'il dia, tapi alif ni bukan isim zahir. Alif ni dhamir baris. Macam tu. Alhamdulillah, Masya Allah, lega saya. Alhamdulillah, dah faham dah. Tapi boleh jangan dengar saja, tulislah apa-apa yang patut. Tulislah apa-apa patut Ibu. Kita ni macam kat universiti Ibu ya. Saya terang Ibu salin. Ibu Nurmala tanya apa Ibu? Boleh insya-Allah. Ibu boleh unmute Ibu. Ibu Nurmala boleh unmute insya-Allah. Ibu mutekan saya tu. Apa Ibu Nurmala insya-Allah? Ataupun Ibu tak lah, Ibu type. Kalau tak tahu tu type. Siapa yang unmute dia boleh tanya insya-Allah. Ibu Surita boleh unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Kalau yang mula dengan huwa zahaba tu dikira fi'il fi'liyah juga, jumlah fi'liyah juga lah Ustaz. Tak Ibu. Huwa, kalau mula dengan huwa ni jumlah ismiyah, tapi khabarnya khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Ibu Rosyid tanya, Ustaz 1 dan 4 dia yang dhamirnya mustatir. Ya betul Ibu. 1 dengan 4 dhamir mustatir. Betul. Cuma kalau fi'il mudhari'. Cuma kalau fi'il mudhari' kotak kalau fi'il mudhari' kotak 7, 13 dan 14. Bagus soalan Ibu Susi, bagus sangat. Okey. Kalau fi'il mudhari' ya. Bagus. Ya. Okey. Kalau fi'il mudhari' kotak 7, kotak 13, kotak 14. Okey. Nampak tu? Kalau fi'il mudhari', tadi fi'il madhi kotak pertama dan keempat sahaja. Tapi kalau fi'il mudhari' kotak pertama, keempat, ketujuh, 13 dan 14 semuanya tu dhamir mustatir. Cuma kalau fi'il mudhari' kotak pertama dan keempat dhamir mustatir jawazan. Maksudnya dhamir mustatir tu tapi kadang-kadang dia tak semestinya mustatir, kadang-kadang kita nampak fa'ilnya. Tapi kalau kotak 7 kamu memang dia mustatir wujuban, wajib mustatir padanya. Dhamir anta wajib dalam dia. Azhabu wajib padanya dhamir ana yang tersembunyi. Nazhabu wajib padanya dhamir nahnu dalam dia. Jadi boyah, bagus. Poin terusnya, bagus Ibu Sarita punya soalan, saya nampak. Saya dah buka benda lain dah. Dah buka kefahaman lain pada Ibu Boyah. Untuk dhamir mustatir, Ibu Boyah, untuk dhamir mustatir, fi'il madhi, dhamir mustatir hanya berlaku pada kotak pertama dan keempat. Untuk fi'il mudhari', dhamir mustatir ada dua bahagian pula. Fi'il mudhari' ada dhamir mustatir yang harus ada dan ada dhamir mustatir yang wajib ada. Yang harus adalah pada kotak pertama dan keempat. Contoh, saya kata ya jelisu Muhammad. Tengok saya tulis ni. Kan, saya bagi jelasan kan, bayangkan ya jelisu. Ya jelisu Muhammadun. Bila saya kata ya jelisu Muhammadun, ya jelisu Muhammadun. Ibu siapa yang unmute boleh mute dulu Ibu. Atau yang unmute. Boleh mute sekejap.
Okey. Ibu Nurmala kejap lagi sekejap kita bincang lagi mana tadi? Okey. Ibu ayah tengok ni. Kalau saya kata yajlisu Muhammadun, yajlisu tu kata pertama, tapi nampak tak fa'ilnya ibu ayah? Yajlisu Muhammadun, nampak tak fa'ilnya? Nampak kan? Kalau saya kata, bayangkan ini yajlisu Muhammadun, ada fa'ilnya zahir. Padahal yajlisu kata pertama. Okey. Kalau saya sebut tajlisu Fatimah. Tajlisu Fatimah. Nampak dia punya fa'ilnya nampak. Walaupun tajlisu tu boleh domir hiya tu. Huwa yajlisu. Al-mudarri'a huwa yajlisu. Padahal yajlisu ada domir huwa. Tapi kadang-kadang yajlisu yang sama, yajlisu Muhammadun boleh sebut dia punya fa'il zahir dia. Isim zahir. Tapi kalau kotak keempat, boleh ke saya sebut tazhabu Muhammadun? Tak boleh. Dalam tazhabu mesti ada domir anta. Tazhabu dalamnya ada domir anta. Engkau pergi. Azhabu dalamnya mesti ada domir ana. Aku pergi. Tak boleh kata azhabu ana. Kalau ibu ayah kata tazhabu, sebut lagi anta selepasnya, anta tu akan jadi takkid pula dah pening kepala dah. Anta tu jadi takkid pula. Azhabu, kalau sebut ana lepas tu, ana tu jadi takkid pula. Pasal apa? Pada tazhabu, azhabu dengan nazhabu, fi'il mudhari' kotak 7, 13, 14. Itu fa'ilnya mustatir fihi wujuban, wajib mustatir. Okey, tak apa. Untuk perbahasan yang kelima, poin 5, apa dia poin 5? Pada fi'il madhi, dhamir mustatir hanya ada pada kotak pertama dan keempat. Pada fi'il mudhari', dhamir mustatir ada pada kotak pertama, keempat, 7, 13 dan 14. Cuma kotak pertama dan keempat, dhamir mustatir jawazan, harus saja. Kadang-kadang ada isim zahir dia. Kotak ke-7, 13 dan 14, dia punya fa'ilnya dhamir mustatir wujuban, wajib. Tak boleh kita keluarkan dia punya fa'il sebagai isim zahir. Okey, siapa yang faham poin 5, komen faham, tak faham komentar. Poin 5 ni agak payah sikit lah. Siapa faham, tahniah. Yang faham, tahniah saya ucapkan. Yang tak faham, tak apa. Pasal bukan itu prioriti kita. Tapi yang faham, alhamdulillah lah. Oh, faham juga. Masya Allah, tabarakallah. Ibu yang faham juga ya. Baca awak 80% saya, tak apa. Nanti ibu-ibu yang belum faham, dengar balik ya. Dengar balik. Tak faham, dengar balik ya, insyaAllah. Okey. Okey, bagus ibu. Nanti tengok balik video ya. Okey, Ibu Nurmala nak tanya apa? Ibu Nurmala boleh unmute balik. Ibu Nurmala ada masa lagi 5 minit. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Tadi masa saya nak tanya tadi yang huwa zahaba tadi. Sama dengan siapa tanya tadi. Lebih kurang itu. Tapi saya tak berdengar apa dia tanya tadi. Tapi saya nak tahu lagi. Tadi ada nampak huwa kat situ. Adakah itu akan disebut domir zahir? Boleh sebut tak? Oh, yang huwa zahaba ni Ibu ya. Saya tunjuk sekarang ni. Tak, ini mubtada Ibu. Huwa zahaba ini, huwa ni dah jadi mubtada. Mubtada ya. Okey. Okey Ibu. Sama-sama Ibu. Masya Allah. Okey Ibu ya. Jadi poin kelima ni ramai lagi yang belum faham. Dan memang itu kita tak pernah belajar pun. Saya belum pernah terang pada Ibu ayah apa itu dhamir mustatir, jawazan, mustatir wujuban. Saya memang tak pernah terang selama ni. Tapi ada soalan daripada Ibu Surita dan Ibu Rosyati tadi. Jadi soalan itu membuka minda kita, dan rupanya Ibu ayah, boleh tak Ibu ayah mengaku sekarang ni sebenarnya kita rasa macam dah faham dah jumlah fi'liyah ni. Rupanya kita banyak lagi tak faham, betul tak? Kita rasa sebut jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah kita dah belajar rupanya kita ni tak tahu lagi, betul tak? Janganlah kita rasa kita ni dah tahu. Makin belajar makin tak tahu. Banyak lagi yang kita ni keliru sebenarnya, betul. Banyak lagi yang kita ni keliru Ibu ayah. Banyak sangat kita ni masih keliru. Okey. Jadi nak tanya Ibu ayah, betul tak selama ni Ibu ayah ramai yang masa daftar dengan saya, ramai, termasuk juga baru-baru ni pun ada, semalam pun ada. Ibu ayah kata dah ada asas. Ibu ayah kata dah ada asas, klaim dah ada asas. Okey. Tapi bila kita belajar, kita nampak tak rupanya
kita rasa je kita dah ada asas, rupanya asas tu pun kita tak kuat, berterabur lagi asas kita. Kita rasa kita dah ada asas dah, kita dah belajar banyak tempat, dah belajar masuk kursus itu, kursus ini, dah biasa dengar jumlah ismiyah, jumlah fi'lah, dah biasa dengar dah fi'il, fa'il, maf'ul, dah biasa dengar lah izim, fa'il, izim, maf'ul. Tapi rupa-rupanya asas kita tu tak betul lagi, tak kuat lagi. Itulah yang berlaku ibu ayah. Tapi betul tak? Orang kata makin belajar makin tak tahu. Betul tak? Ulama kata makin belajar makin tak tahu. Itulah hakikat belajar. Makin kita belajar makin kita rasa ya Allah bodohnya aku ni, banyaknya tak tahu. Begitulah juga saya. Saya ni kalau saya pula pergi belajar, saya pergi belajar dengan guru-guru yang lain, saya rasa ya Allah Kamil kau ni bodohnya Kamil, banyaknya tak reti Kamil. Rasa macam malu nak ngajar orang, tahu ibu. Malu nak ngajar orang pasal apa? Kita sendiri pun rasa ya Allah banyaknya tak tahu. Betul, makin belajar makin rasa kita ni tak pandai. Jadi siapa yang tahu sikit dan rasa pandai, ibu ayah kena betulkan balik kita punya hati kita ni, betulkan balik. Betulkan balik, kita betulkan niat kita belajar, kita nak faham tu kan, faham Quran ke apa ke, dan ilmu ni takkan masuk pada orang-orang sombong. Orang sombong, apa tanda orang sombong? Orang sombong ni, dia sentiasa berasa dia dah tahu. Bila dengar benda dia dah belajar, alah benda ni aku dah belajar dah. Ibu, hakikat ilmu tu apa? Hakikat ilmu tu ibu ayah adalah satu orang takkan layak dipanggil orang berilmu hinggalah dia dengar pelajaran yang sama untuk kali ke 1000, dah 1000 kali dengar, kali ke 1000 dia dengar, tapi dia dengar macam kali pertama. Dia punya tumpuan tu macam pertama kali belajar. Walaupun dah belajar benda tu dah 1000 kali, tapi dengar kali ke 1000 pun dia punya hati tu, dia duduk kelas tu macam dia rasa dia first time belajar. Itulah hakikat ilmu. Tapi kalau orang baru belajar beberapa kali dah rasa asyik benda sama je ulang, ini orang sombong. Ini orang sombong, ilmu tak datang pada orang sombong. Nasihat untuk diri saya dulu lah ibu ayah insyaAllah ya. Okay, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati